Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak bagi penggal ketiga di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Selasa. Istiadat angkat sumpah jawatan dan menandatangani surat cara sumpah jawatan di Dewan Lapau itu dimulakan dengan memohon perkenan Yang di-Pertua Negeri Sarawak bagi memulakan istiadat oleh pendaftar istiadat Datuk Mustafahan. Selepas itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg membaca surat cara pelantikan setelah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara Kuala Lumpur pada Isnin. Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud kemudian mengangkat sumpah dan menandatangani surat angkat sumpah bersaksikan oleh Hakim Besar Sabah Sarawak Tan Sri Datuk Abang Iskandar Abang Hashim. Beliau kemudiannya menandatangani surat pengisytiharan disaksikan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari. Untuk rekod, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mengangkat sumpah pelantikan semula sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa 1 Mac 2022. Lantikan pertama Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ke jawatan tersebut adalah pada 1 Mac 2014, manakala kelantikan kedua pula pada 1 Mac 2018. Terdahulu, beliau menerima hormat diraja daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Utama Batalion ke-10 Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak di Perkarangan Dun. Hadir sama ialah isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Datuk Amar Degres Ugambas, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samiun serta tetamu kenamaan yang lain. Sebelum itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta rombongan selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching selepas menerima surat cara pelantikan semula sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang diperkenankan Yang di-Pertua Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara Kuala Lumpur pada Isnin. Ketibaan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri disambut oleh Timbalan Premier Datuk Amar Degres Ugambas, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samiun serta kenamaan yang lain. Laporan seterusnya mengenai gelaran Premier Sarawak dengan rasminya menggantikan gelaran Ketua Menteri berkuat kuasa pada 1 Mac 2022. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samiun menerusi kenyataan media pada Selasa memaklumkan pejabat Ketua Menteri Sarawak juga ditukarkan kepada pejabat Premier Sarawak. Jelasnya bagi jawatan Timbalan Ketua Menteri pula ditukar kepada Timbalan Premier dan Menteri Muda digantikan dengan Timbalan Menteri. Untuk rekod, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada 15 Februari lepas telah meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 untuk menukar gelaran jawatan Ketua Menteri kepada Premier dengan sokongan majoriti lebih 2/3 ahli Dewan, termasuk pertukaran gelaran Menteri Muda kepada Timbalan Menteri. Berita selanjutnya mengenai pihak berkuasa tempatan perlu mencari jalan terbaik bagi menjelaskan kepada orang ramai berkenaan kepentingan membayar perkhidmatan cukai. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, mentaliti masyarakat perlu diubah terutamanya berkaitan perkhidmatan pembayaran cukai pintu atau cukai taksiran. Mentaliti itu yang susah kita untuk ubah kepada masyarakat. Tapi orang dah tahu, walaupun orang dah bayar, dia hutang tu masih ada dan dia akan meningkat. Dan akhirnya harta kena kredit. Harta kena kredit di net sendiri. Yang susahnya apabila pemilik harta itu meninggal dunia. Itu yang paling susah. Sebab bila nak ditransfer, mesti bayar dulu kredit. Itu yang mahal. Termasuk juga cukai itu mesti dibayar dan interest sekali. Itu yang menjadi kesusahan kepada yang tinggal, dan itu cabaranlah kepada si usaha untuk terus membuat kerjaan, kena buat dialog di antara orang ramai dan juga Kekitangan Majlis bersama dengan kaunselor-kaunselor.
Berucap dalam Majlis Makan Malam Apresiasi Majlis Daerah Limbang bagi tahun 2021, beliau menambah program tersebut adalah sebagai menghargai kaki tangan Majlis Daerah Limbang yang akan bersara dan yang menunjukkan perkhidmatan cemerlang. Dalam perayaan itu, Sibulan Valley yang terletak di kawasan Taiton, Daerah Bau bakal dijadikan sebagai satu lagi destinasi pelancongan. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Cinep memberitahu keindahan kawasan tersebut boleh menarik minat pelancong dan dijadikan sebagai kawasan eko pelancongan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru menjelaskan kawasan Taman Negara di bawah pengurusan Sarawak Forestry Corporation SFC itu dikelilingi gunung batu kapur selain bekas peninggalan kegiatan pelumbungan emas yang berpotensi untuk diwujudkan sebagai produk pelancongan. Sementara itu, Menteri Muda Pengangkutan 1 yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Mambung, Datuk Dr. Jerip Susil, telah menyaksikan penyerahan tapak projek transformasi luar bandar RTP membina baru Dewan Serbaguna Kampung Perutan. Penyerahan disempurnakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serian kepada pihak kontraktor Laima di Dewan Gereja Kampung Perutan. Semasa berucap, Datuk Dr. Jerip memaklumkan beliau telah meluluskan satu projek tambahan berjumlah RM150,000 di bawah RTP tahun 2022 iaitu menaik taraf jalan menuju ke Dewan Serbaguna tersebut. Katanya projek itu akan mengambil masa selama 6 bulan dan dijangka siap pada Ogos depan. Justru beliau menyeru penduduk kampung untuk memberi kerjasama dengan pihak kontraktor supaya projek tersebut dapat siap mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Beralih ke perkembangan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 1,248 kes positif baru dan menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 261,060 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan media pada Selasa menjelaskan daripada jumlah itu sebanyak 563 kes dalam kategori 1, 667 kes dalam kategori 2, 12 kes dalam kategori 3, 2 kes dalam kategori 4 dan 4 kes dalam kategori 5. Kes-kes positif tersebut dikesan di 35 daerah iaitu seperti tertera. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Jangan leka terus amalkan serta patuh SOP yang ditetapkan. Salam UKAS.